Selamat datang semua, selamat datang Selamat datang kerana masuk kelas kita pada hari ni InsyaAllah kita akan sambung pelajaran tapi kita ni awal sikit kita cuba tunggulah kawan-kawan kita untuk masuk kelas kita pada hari ni InsyaAllah Okey, setakat ni baru 4 orang. Jadi minta tolong pada anda semua tolong sharekan pada kawan-kawan yang lain untuk masuk kelas kita pada hari ini insya-Allah minta tolong anda semua, minta tolong Balkis, minta tolong Najmi, minta tolong Amira, Safrina tolong sharekan link ini kepada kawan-kawan untuk masuk kelas kita pada hari ini insya-Allah. Kita doakan semoga pembelajaran kita ulang kaji kita dapat memberikan manfaat pada kita insya-Allah. Okay, minta tolong semua minta tolong untuk sharekan bahan-bahan kita pada hari ini insya-Allah. Okey, kita share pada kawan-kawan yang lain mana tahu mereka baru nak masuk kelas kita pada hari ini tapi minta tolong pada anda semua bila share insya-Allah akan dipermudahkan segala urusan sebab bila kita dapat share pada kawan-kawan yang lain dapat memberi manfaat pada kawan-kawan yang lain, itulah sangat yang digalakkan sebab kita ialah membantu kawan-kawan kita dan mengingatkan kawan-kawan kita untuk masuk kelas kita pada hari ini walaupun dengan duduk dekat online kelas online. Kita harapkan kelas online kita dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Okey, minta tolong sharekan pada kawan-kawan yang lain untuk masuk kelas kita pada hari ini insya-Allah. Selamat datang kepada yang baru masuk Dia, Hanania, Najmi, Amira, Balkis, Nusra, Faradina alhamdulillah terima kasih. Selamat datang kerana dapat masuk kelas kita pada hari ini semua Ustaz doakan semua dalam keadaan sihat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, semua dalam baik-baik sahaja belaka tak adalah berlaku apa-apa yang menyebabkan anda tak dapat nak ke sekolah ataupun menjalani PDPR dengan baik insya-Allah. Okay, kita tunggu kawan-kawan yang lain kita tunggu kawan-kawan yang lain sepatutnya kita ada berapa orang kelas kita. Jap Ustaz lihat. Kalau kelas kita ada anda kelas anda biasanya Ustaz ada rekod dah. Ustaz ada rekod sendirilah. Kawan-kawan kita biasanya ada dalam 26 orang 26 orang, ramai jugalah. 26 orang, jadi harap adalah semua tu. Ada 26 orang semua ada. Rahman, Adam Haris lagi apa? Ahmad Haris Saikal, Akil, Amsyah, lagi apa? Farid Iswani, Najmi, Nuraiman, banyak kawan-kawan kita. Jangan lupa untuk sharekan pada mereka untuk masuk kelas kita pada hari ini insya-Allah. Sebab Ustaz pun ada rekod kehadiran. Jadi siapa yang tak hadir tu susahlah nak marah pun takut juga kan, takut mereka ada masalah. Tapi harap semua dah faham dah tahu insya-Allah. Okey, bawah 9.15 kita nak mula tapi Ustaz bagilah 2 minit. Boleh semua 2 minit lagi. Kita tunggu kawan lepas tu baru kita mulakan pembelajaran kita. Boleh Ustaz. Okey kita minta dulu minta tolong semua untuk semua sediakan Ustaz harapkan seperti yang Ustaz kata pada anda semua print minta tolong anda cetak
kertas soalan yang Ustaz berikan pada anda semua tu. Dah cetak belum? Kebanyakannya dah cetak ke? Dah. Okey. Pastikan kamu dah cetak. Ustaz tak nak kamu tak cetak. Sebab apa? Bila kamu tak cetak, kamu tak ada benda nak ditulis. Kamu duduk je, tengah je Ustaz cakap. Sepatutnya kamu sambil kita belajar ni kamu menulis. Lebih kita menulis. Itu utama Ustaz. Utama paling penting pada Ustaz, kamu menulis sambil kamu belajar dengan Ustaz ni, kamu menulis. Ustaz janji, Ustaz takkan ajar laju. Ustaz janji sangat. Ustaz dah cakap, Ustaz kena perlahan biar pelajar Ustaz faham. Ni niat Ustaz. Sebabkan Ustaz sekarang ni nak bantu kamu sebenarnya. Siapa yang tak boleh lagi tu, Ustaz nak bantu. Jadi seperti Ustaz cakap, Ustaz nak ajar kamu lah macam apa, ketam nak mengajar anaknya berjalan lurus. Ustaz pun kena jalan lurus perlahan biar kamu boleh ikut. Gitulah. Jadi kamu nak ikut Ustaz, kamu kena ada benda nak ditulis. Tak boleh dengar je. Kamu ni bukan Imam Syafi'i saya cakap. Imam Syafi'i tu memang Allah beri kelebihan, tapi kita ni tak ada kelebihan tu. Jangan bajet pandai. Minta maaf jangan bajet kita ni power lah. Ada benda yang kita kena tulis. Okey. Jadi minta tolong semua ada jangan tak ada. Kalau tak ada, kena ada kan, cuba adakan InsyaAllah. Cakap je dengan ayah kamu. Cakap gini, ayah, saya nak print dia ni untuk belajar pendidikan Islam. Ni untuk belajar ni, untuk kelas. Takkan bapak kamu tak payah belajar. Tak ada. Mesti ayah kamu cakap akan lebihkan pada pembelajaran. Itu mentaliti ibu bapa pada anak-anak. Kamu jangan ingat ibu bapa tak fikir benda ni. Dia fikir. Jadi minta tolong pada anda semua cakap. Bila kamu tak bercakap, buat tak tahu, main handset je, memang habis lah. Ni sebagai panduan lah. Ustaz nak minta kamu ada benda tu, supaya pembelajaran kita akan lebih baik. Itu sahaja. Okey, semua. Okey, kita mula boleh kelas? Kelas kita boleh mula? Hello? Boleh semua? Respon sikit, respon. Boleh semua? Boleh Okey, Ustaz akan share entire screen Ustaz. Pastikan kamu anda nampak screen Ustaz dengan baik. Pastikan kamu nampak screen Ustaz dengan baik. Okey. Inilah gambar Ustaz. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey, kita akan sambung pada pembelajaran kita yang lepas tu, yang Ustaz ada bincangkan pada anda semua pada topik 3, luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang mana ni adalah soalan yang Ustaz ada berikan pada anda semua. Jadi sambil kita menjawab soalan praktis topikal ni, sebenarnya kita belajar sambil itu. Secara tak langsung. Secara tak langsung kita juga belajar pasal tajuk ni. Sebab kita akan buka nota dan kita akan lihat isi-isi dia. Okey, kelas sambung. Okey, praktis topik 3, luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran ayat 26 hingga 27. Yang mana kalau kita lihat dekat sini, dekat nota, nota yang Ustaz berikan pada anda semua. Okey, ayat 26 hingga 27. Cuba kita buka. 26 hingga 27. Tajuk 2. Sekejap. Kita buka tajuk 2. Okey. Tajuk 5. Tajuk 2. Sekejap. Okey, kita buka tajuk 2. Okey, tajuk 3. Minta maaf. Tajuk 3. Okey, luasnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ayat 26. Okey. Ayat dia, Ustaz tak bacalah ayat dia sebab kamu boleh baca, cuma Ustaz nak memahamkan anda sahaja. Apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada yang
sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Maksudnya Allah boleh beri, Allah boleh cabut. Allah ni mempunyai kuasa mutlak. Itulah maksudnya. Dan engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Allah boleh muliakan, Allah juga boleh menghina. Dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkau sahaja adanya segala kebaikan, sungguhnya engkau maha berkuasa atas setiap sesuatu. Inilah cerita pasal kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni pemerintah. Okey. Jadi kita mula masuk pada soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, nombor 1. Ayat di atas menjelaskan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Cerita pasal kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Siapa tu? Kita lah. Nyatakan 2 intisari ayat di atas. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat di atas? Okey, apa yang kita boleh ambil lah sebagai panduan kita dalam ayat di atas. Okey, kelas, cuba tengok kat sini. Ni Ustaz ada jawab dah. Cuma kamu boleh tirulah jawapan-jawapan Ustaz ni sebagai panduan kepada anda. Okey, ni dia punya jawapan lah. Jawapan yang Ustaz boleh berikan pada anda. Okey, kalau nak jawab soalan ni kelas, sebab nyatakan 2 intisari ayat di atas. Okey, dia bila nyatakan, kamu nyatakan je lah. Tapi Ustaz Ustaz berikan ayat yang lengkap lah supaya pemeriksa kita dapat berikan markah yang penuh kepada kita. Kalau boleh, tulis jawapan anda macam ni lah. Ada nombor 1, ada nombor 2. Tengok jawapan Ustaz. Jawapan Ustaz sama juga macam kat nota. Ini intisari ayat kalau kamu nampak. Intisari ayat ni ada 2 kalau kamu nampak. Pertama, memberikan dan mencabut kuasa pemerintahan. Inilah intisari ayat dia. Yang kedua, memuliakan dan menghina manusia. Ni intisari ayat yang kita boleh nampak. Tapi Ustaz buat cara yang sepatutnya lah kita jawab. Okey, tengok cara Ustaz jawab. Kelas boleh salin. Boleh salin cara Ustaz menjawab ni. Terus salin dekat dalam kamu punya tu. Kat kamu punya kertas tu. Allah berkuasa memberikan dan mencabut kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendaki. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, Allah berkuasa memuliakan dan menghina manusia dengan kekuasaan penuhnya kepada manusia, kepada makhluknya. Inilah jawapan Ustaz lah. Ini cara Ustaz menjawab. Allah berkuasa memberikan dan mencabut kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendaki. Itu nombor 1. Nombor 2, Allah berkuasa memuliakan dan menghina manusia dengan kekuasaan penuhnya kepada makhluknya. Ini cara jawapan Ustaz lah. Harap kamu boleh dapat jawab dengan baik. Okey, tu yang pertama, B. A. Okey, masuk kepada B. Ni senang lah jawapannya. Ni jawapan yang Ustaz boleh berikan kepada anda. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sebab apa? Sebab soalan ni dia minta Ustaz, kita. Ya. yang nombor 1 tadi Ustaz tak sempat nak salin. Yang untuk nombor 2. Oh, yang 2. Okey, dapat. Nampak nampak dah ni. Allah berkuasa memuliakan dan menghina manusia dengan kekuasaan penuhnya kepada makhluknya. Okey, ini yang kita dapat salin lah. Ini jawapan anda. Ini cara menjawab lah yang betul. Sebagai panduan kepada anda. Ustaz selalu fikir lah, Ustaz nak kamu jawab dengan betul, tapi Ustaz tak tunjuk kan. Ni Ustaz tunjuk skema lah, senang cakap skema. Macam mana nak jawab. Tu salah satulah. Yang keduanya, ulang kaji. Kita ulang kaji sambil-sambil tu. Sebab nak ajar balik banyak, panjang. Jadi kita lebih pada peperiksaannya lah. Okey, dapat ni 3, 2, 1. Dapat semua? Ada yang tak dapat ke? Ada yang tak dapat? Semua dapat Dapat. Dapat
Okey, masuk pada soalan yang terakhir soalan terakhir bagi topik ni. Okey, pelbagai nikmat yang ada di atas muka bumi adalah untuk kemudahan hidup manusia. Dia cerita pasal nikmat dekat bumi ni adalah kemudahan untuk hidup manusia. Pada pendapat anda, mengapakah setengah manusia tidak bersyukur dengan kemudahan itu? Dia cakap kenapa manusia ni tak bersyukur dengan kemudahan yang Allah berikan pada kita. Jadi macam mana nak jawab? Okey kelas, ni Ustaz ada sediakan jawapan lah. Jawapan Ustaz. Ustaz bagi tempat yang senang kamu nampak lah. Ustaz tarikkan ke atas. Sebab dia kat studio tak nampak. Ustaz tarikkan ke atas supaya kamu boleh nampak lah dengan baik. Risau juga Ustaz kalau kamu tak dapat nak lihat dengan baik. Jap. Okey, kelas nampak dah ni? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh ni Ustaz kedekatkan sikit lah biar kamu boleh nampak sikit. Okey, jadi dia cakap tadi muka bumi ni penuh dengan nikmat, tetapi kenapa tidak ada yang tidak bersyukur? Dia cakap kenapa ada orang yang tidak bersyukur atas nikmat kemudahan tersebut. Jadi cara Ustaz menjawab, okey, ni Ustaz tulis lah. Boleh salin lah kat sini. Ustaz bacakan lah. Pada pendapat saya, okey, sesetengah manusia tidak bersyukur. Ustaz ulang sikit. Sesetengah manusia tidak bersyukur kerana apa? Kerana mereka berasa bangga dengan apa? Kelebihan yang dimiliki. Dengan kelebihan yang dimiliki. Mereka berasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Kelebihan yang dimiliki. Kerana bila kamu cakap berasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki, kamu dah dapat markah isi. Dah dapat markah isi. Kenapa Ustaz cakap dah dapat markah isi? Sebab kamu dah jawab soalan. Sebab apa mereka ni kenapa mereka ni tak bersyukur? Sebab kamu cakap mereka berasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Itu isi. Hal ini kerana seseorang itu tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tidak memiliki keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, dia rasa bangga. Itu isi dia. Kenapa dia rasa bangga? Sebab tak ada iman lah. Iman tu tak kuat. Kalau iman tu kuat, dia tak macam itu. Tu kenapa kamu cakap lah. Sebab dia tak bersyukur. Sebab apa tak bersyukur? Sebab dia berasa bangga. Lepas bangga, sebab itu tanda iman dia lemah. Sebab dia tak bersyukur tu sebab iman dia lemah. Jadi kamu cakap hal ini kerana seseorang itu tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dah masuk huraian. Okey, masuk huraian lengkap. Huraian lengkap. Okey, huraian lengkap Ustaz guna sebab. Ustaz guna sebab. Kan Ustaz selalu cakap sebab contoh kesan. Sebab contoh kesan. Jadi Ustaz gunakan sebab. Tapi Ustaz tak tulislah sebabnya. Sebab Ustaz sesuaikan dengan ayat. Okey. Kenapa mereka tidak mempunyai keimanan yang kuat? Tengok Ustaz tulis apa. Okey, Ustaz tulis. Tak maaf. Mereka lupa akan peringatan Allah yang kenikmatan itu adalah ujian baginya. Kerana mereka lupa. Sebab apa? Sebab mereka lupa akan peringatan Allah atas yang nikmat itu adalah ujian bagi dia. Itulah huraian lengkap.
Tapi huraian lengkap bagi sebab lah. Sebab itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesannya mereka jauh dari landasan Allah Subhanahu Wa Taala hingga lupa diri sebagai hamba Allah. Akhirnya mereka jauhlah. Jauh daripada kasih sayang Allah. Yang mana mereka sehingga lupa akan diri itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tak? Dapat kelas? Dapat sikit sampai kesan ni. Dapat tak? Dapat. Okey, kesimpulannya, masuk kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa, ni Ustaz ada tertulis dua, beringat akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, beringat akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kelak, supaya kita tak dapat azab daripada Allah pada masa akan datang, atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Okey. Itulah cara menjawab kibat. Mesti ada isi, ada huraian. Huraian, tulis hal ini kerana. Tapi bila huraian lengkap, ada tiga tu lah. Tiga. Pilih dua daripada tiga. Ustaz suka kamu pilih dua daripada tiga. Sebab contoh kesan. Ustaz guna sebab. Sebab Ustaz cakap kat sini lah. Sebabnya mereka lupa akan peringatan Allah. Yang mana itu adalah kenikmatan tu adalah ujian. Kesannya mereka jauh. Bila lupalah. Memang jauh daripada Allah. Jadi kita hendaklah beringat. Okey, itulah settle bagi tajuk keempat. Ada soalan? Ada apa-apa soalan tak? Ustaz, kejap minta sebab salin. Ada soalan? Tak apa. Okey, jap. Ustaz kecilkan. Boleh salin. Kalau ada tak nampak boleh beritahu Ustaz. Salin je. Kamu jangan takut. Ustaz akan bagi masa. Sebab Ustaz suka kamu salin jawapan Ustaz. Nanti kamu tahu Ustaz nak macam mana. Ini skema lah. Skema macam mana nak menjawab soalan. Jadi kamu tahulah. Macam ini Ustaz nak. Panjang ni ke Ustaz nak? Yelah macam inilah. Bila panjang macam gini, nanti form 4, form 5 kamu settle lah. Ustaz tak takut sangat lah. Form 4, form 5 Ustaz tak takut lah. Senang cakap macam itulah. Okey, dapat? Okey, mereka semua dapat salin? Dapat salin dengan baik? Dapat. Okey, boleh je tambah ayat kamu. Tak semestinya guna ayat Ustaz ni. Boleh je tambah-tambah ayat kamu. Sebab Ustaz ni memandu kamu sahaja. Memandu untuk jawab dengan baik. Okey. Okey kelas, masuk kepada topik 4. Mudahnya tajwid. Masuk kepada ya. Yang hari tu kita berhenti waktu topik nombor 2. Tak habis lagi. Okey. Okey, tak apa. Nanti nombor 2 nanti Ustaz masuk pula. Yang tu itu tak apa. Tu sikit je. Kita masuk dulu lah. 3 lepas tu 4. Boleh? Boleh. Boleh Yang 2 tu simple je. Tak ada masalah. Sebab yang Quran ni Ustaz nak bantu kamu sebenarnya. Bantulah sebagai peringatan. Apa nanti nombor 2 insyaAllah kita habis yang untuk Quran ni, kita akan masuk nombor 2 sikit. Lepas tu baru kita akan masuk pada yang lain-lain lah. InsyaAllah. Boleh Boleh minta tolong semua? Boleh Ustaz. Boleh Okey, nombor 4. Nombor 4 mudahnya tajwid. Okey, bahagian B. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin. Ni Ustaz rasa ni ada masuk peksa ni rasanya. Betul tak? Betul tak? Maksud nun sakinah dan tanwin.
Kelas. Inilah cara menjawab yang betul sebenarnya. Ingat. Walaupun dia tulis kat sini apakah maksud nun sakinah dan tanwin, tapi kamu jangan ingat nun sakinah ni tak ada makna, tanwin ni tak ada makna. Ada. Jadi kamu kena bahagikan. Kenapa Ustaz cakap gitu? Sebab dekat dalam nota memang macam gitu. Memang dekat dalam buku teks pun memang dia jawab macam ni. Nun sakinah dan tanwin. Jadi kamu kena lihat benda ni. Ni nombor 1, ni nombor 2. Jadi nun sakinah tu apa? Tanwin tu apa? Okey. Jadi jawapan dia kena macam ni. Okey, nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris. Ada kurungan nun mati. Gitulah. Okey. Tanwin ialah baris 2 di atas, bawah dan depan. Ianya mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Okey, dapat tak ni? Boleh dapat tak kelas? Boleh. Boleh Ini cara jawab. Nanti kalau peksa keluar lagi cerita pasal nun sakinah dengan tanwin, jangan lupa tulis macam ni. Jangan sambung. Sebab bila kamu sambung, dia boleh juga, cuma nanti orang anggap nun sakinah tu sekali maknanya dengan tu. Padahal dan Yunus dan Muhammad. Yunus lain, Muhammad lain. Faham tak maksud Ustaz? Faham maksud Ustaz? Faham Yunus lain, ni lain. Nun sakinah lain, tanwin lain, bentuknya pun lain. Jadi dia ada makna yang tersendiri. Jadi minta tolonglah. Ni contohlah jawapan. Ni contoh jawapan. Sebagai panduan kepada anda. Okey, settle. Settle untuk masuk yang pertama. Kalau tak dapat boleh bagi tahu, Ustaz saya tak dapat nak salin. Tak apa. Ni dapat tolong salin. Ustaz tak kisah sekarang ni lambat tak apa. Tapi yang penting kamu dapat buat dengan baik. Okey, nombor 2. Tulis jawapan yang betul. Okey, izhar halqi. Dia tulis kat sini izhar halqi lah. Okey, apa maksud izhar halqi? Sekejap. Ustaz punya ni. Okey, izhar halqi. Ni huruf izhar halqi. Amzah ha, ain ha, rin ha. Ni huruf dia. Huruf dia amzah ha, ain ha, rin ha. Ni huruf izhar halqi. Cara bacaannya bunyi nun jelas dan nyata. Izhar halqi ni maksudnya jelas dan nyata. Izhar ni zahir, maksudnya kena baca dengan jelas lah. Ni izhar halqi. Bunyi nun dibaca jelas dan nyata. Okey, tu yang pertama. Dapat tak ni? Dapat yang pertama ni? Dapat. Dapat Dapat. Dapat nombor 2, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, jawapannya apa? Ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Cara bacaan dia macam mana? Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Ini cara jawapan dia lah. Ini kalau peksa nanti jangan lupalah. Jangan tak nampak pula. Ini cara dia. Okey, masuk yang ketiga, idgham bila runnah. Bila runnah ni tanpa dengung lah. Okey, dia ada huruf 2 je, ra dengan lam, lam dengan ra. Itu je lah jawapannya. Lam dengan ra. Cara bacaan dia menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Maksudnya dia gabungkan tanpa dengung. Gabung tetap sama tapi cuma tak ada dengung lah. Okey, masuk kepada yang keempat. Yang keempat, huruf dia ba. Tadi lam dengan ra. Yang ni dia punya hurufnya ba sahaja. Okey, cara bacaannya menukar bunyi nun kepada mim serta dengung. Tukar nun kepada mim serta dengung.
Nun yang nanti nun mati bertemu dengan ba ni, nun tu tukar kepada mim. Sebab dia ada mim kecil. Biasanya dia ada tulisan mim kecil. Mim kecil kat situ. Bila nampak mim kecil tu maknanya maksudnya iklab lah. Ni kat dalam Al-Quran lah. Okey, yang terakhir adalah ihfa hakiki. Ihfa hakiki ni semua huruf selain di atas. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, shin, shin, sad, dad. Ni semua adalah ihfa hakiki. Apa maksud ihfa hakiki? Nun dibaca dengan sama. Dibacakan dengan sama-sama lah. Ni secara mudah lah jawapan anda. Okey. Okey, dapat salin? Dapat salin semua? Jangan Ustaz sikit lagi. Tak apa. So okey je. Cakap jangan tak cakap. Mesti tulis tau. Jangan ustaz tak suka kamu buat nanti. Buat live ni buat sekarang. Menulis sekarang. Jangan nak tunggu tak yalah nanti aku pandai je buka buat. Buat sekarang. Tak apa, ustaz tunggu je masa kamu. Memang ustaz ni untuk ajar kamu kena tunggulah, lambat ke cepat ke. Ustaz okey je. Tak risau. Yang penting kamu boleh faham. Okey. Settle Settle? Boleh? Dapat? Ni huruf dia lah. Dapat. Ni huruf dia. Ni huruf izhar halki. Ni huruf idgham al-gunnah. Ni huruf idgham bila gunnah. Ni huruf iklab. Dan akhir sekali ihfa hakiki. Ni baru nun mati, belum mim mati. Tapi sebenarnya benda ni simple je. Kamu pun dah tahu sebenarnya. Cuma ustaz nak bantu cara menjawab. Tahu tapi tak pandai cara jawab, susah juga. Okey, kelas. Masuk pada tulisan hukum tajwid bagi kalimah di bawah. Tanwin bertemu dengan ain. Jawapannya adalah izhar halki. Sebab apa? Sebab dia bergabung dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, rin, ha. Jadi kat sini dia jadi izhar halki. Dibaca dengan jelas. Ain ni akan dibaca dengan jelas. Izhar halki. Okey, min qablika ihfa hakiki. Min nun tu dibaca dengan sama. Dia baca dengan sama. Jadi jawapannya adalah ihfa hakiki. Dan yang terakhir dekat sini, nun mati bertemu dengan ra, mir rabbihim. Mir rabbihim. Jadi idgham bila gunnah. Maksudnya nun mati bertemu dengan ra, dia tak didengungkan, dibaca dengan jelas. Tak ada sama pun. Baca dengan tanpa dengung lah. Dia tak akan ada bunyi dengung. Sikit pun tak akan ada. Okey, inilah jawapan dia. Okey, dapat kelas? Dapat setakat ni? Tok ni? Dapat. Dapat Okey Okey, masuk kepada hukum mim sakinah. Kita habiskan mim sakinah, lepas tu kita rehat sikit, sekejap lah. Takut kamu penat kan. Ustaz memang biasa dekat kelas akan rehat lah. Sebab apa? Ustaz tahu kan, kamu mana tahu kan. 15 minit pertama biasanya okey, gitulah. Okey, hukum mim sakinah. Okey, mim sakinah. Apa maksud hukum mim sakinah? Mim sakinah ialah huruf mim yang tidak berbaris, sama ada baris atas, bawah atau menghadapan. Ni mim sakinah. Tidak berbaris, sama ada baris atas, bawah, hadapan. Ni mim sakinah lah. Mim sakinah adalah mim yang tidak berbaris, sama ada baris atas, bawah ataupun hadapan. Inilah jawapan dia. Maksud ni senang lah. Cuma kamu kena ingat lah. Tapi inilah cara nak tulis. Cara nak jawab. Mim sakinah ialah kena ada benda tu sebagai panduan kepada anda. Okey.
Yang kedua, tulis jawapan yang betul. Okey, ni jawapan dia. Idgham mislain, ikhfa safawi dengan izhar safawi. Okey, idgham mislain, huruf dia satu sahaja, mim. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati ni tak banyak dia punya pecahan. Okey, mim mati bertemu dengan mim. Cara bacaannya membunyikan bunyi mim ke dalam mim berbaris serta dengung. Mim dia kena mim dia akan panjang sikit. Mim dia kena sambung lah dia punya tu. Memasukkan mim ke dalam mim berbaris serta dengung. Ni cara idgham mislain. Okey, yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ni kena baca samalah. Menyembunyikan huruf mim serta dengung. Kena sembunyikan mim serta dengung. Bila mim mati bertemu dengan ba. Mimba. 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 Maksudnya bila sebut mimba tu, mim tu sembunyi. Kena sembunyikan. Tak dibaca dengan jelas. Seperti yang lain lah. Dan yang terakhir adalah izhar safawi. Izhar safawi adalah huruf yang selain. Mim mati selain bertemu dengan mim dengan ba. Mim dengan ba. Jadi bila huruf-huruf yang lain tu, huruf bunyi mim disebut jelas tanpa dengung. Maksudnya huruf mim akan dibaca dengan jelas sebaik mungkin. Okey, dapat ni? Kelas dapat? Dapat Ustaz. Dapat Ustaz. Dapat Okey. Okey, ni contohlah berdasarkan ayat di bawah. Tulis kalimah yang mengandungi hukum mim sakinah. Ni jawapan. Jawapan yang ada lah. Ni Ustaz tak tulis sebab susah sikit nak menulis. Jadi Ustaz bulat-bulatkan lah. Ni kat sini qulubihim. Qulubihima. Mim qulubihima. Hima. Mim mati bertemu dengan mim. Kalla innahum an. Hum an. Mim mati bertemu dengan ain. Ain ni dibaca dengan jelas. Ni orang panggil izhar safawi lah. Izhar safawi. Okey, yang terakhir kat sini kuntum bihi. Kuntum bihi. Ni ihfa. Ihfa safawi. Mim mati bertemu dengan ba. Kuntum bihi. Mim ni dibaca dengan sama. Dibaca dengan sama. Okey. Okey. Okey kelas. Ada apa-apa soalan tak kat sini? Tak ada Senang je kan? Tak ada. Tak ada. Settle Okey, inilah contoh jawapan lah. Ni boleh ambil jawapan-jawapan Ustaz. Yang terakhir kat sini hukum tajwid balik kalimah bergaris di bawah. Ni mim mati bertemu dengan ya, izhar safawi. Mim mati bertemu dengan ba, ihfa safawi. Mim mati bertemu dengan rin, izhar safawi. Okey. Ni jawapan dia lah. Okey. Jawapan dia. Okey, settle bagi pembelajaran nombor 4. Pembelajaran nombor 4. Rehat dulu boleh ke? Nak rehat ke? Boleh Ustaz. Ustaz. Okey, kita rehat dalam 5 minit panjang sangat. 3 minit lah, 3 minit. Boleh lah pergi minum, ambil air dulu, boleh minum dulu okey, pergi bilik minum dulu. Okey. Boleh minum. Sebelum kita masuk pada ni lah. Ustaz target kita sampai topik 6. Kita target sampai topik 6 lah. Bila kita sampai topik 6, kita banyak dah ulang kaji. Sikit-sikit lah. Best ulang kaji ni. Tak semestinya kita kena baca buku je. Kita baca yang simple-simple macam ni pun okey dah. Untuk pembelajaran kita. Kamu ni dah baca dah. Cuma nak perbaiki je. Jawab tu asyik lupa je teknik. Itu je lah. Okey. Semua nak markah ke?
Hello? Nak. Nak makan? Betul nak makan Malam ni Ustaz bagi lah. Malam ni Ustaz bagi makan kamu. Okey lah, insyaAllah lah. InsyaAllah Ustaz akan bagi nama makan kamu. Aduh. Harap semua okey lah menerima. Kalau Ustaz nak juga tunjukkan teknik menjawab kan, tapi tak nak lah. Kamu kena sedar lah cara nak jawapan yang betul. Tengok jawapan Ustaz, belajar cara jawapan Ustaz. Bila dah belajar cara jawapan Ustaz, dipermudahkan insyaAllah kamu anda. Ustaz akan berikan yang terbaik lah, insyaAllah kepada anda semua. Okey, boleh minum dulu, pergi minum dulu. 5.53 kita mula. 5.53 kita mula. 5.3 pula. 9.53 5 pula. 9.53 kita akan mula sambung pelajaran kita balik. Jadi jangan lupalah segarkan diri anda dahulu. Okey, semua dalam keadaan baik insyaAllah. Okey, terima kasih semua yang hadir. Alhamdulillah, Abdul Rahman, Adam Haris, Ahmad Haris, Haikal, Alia, Akil, Akama, Dia, Fadlin, Haikal, Aizat, Ihwan, Najmi, Nuraiman, Farisha, Aisyah, Amira, Safrina, Anissa, Balkis, Kaisara, Insyirah, Nurina, Nabila, Nusra, Faradina, Khadijah, Wan Zahra, Afrina. Ada yang tak ada ke? Ada yang tak ada ke? Macam semua ada je. Dia ada. Ada ke? Ada. Ada. Alhamdulillah. Terima kasih pada anda semua sebab hadir kelas kita pada hari ini. Okey. Tahu minum belum? Pergi minum dulu. Okey, 1 minit lagi Ustaz bagi. 1 minit je. Okey, lepas tu kita akan sambung pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Insya-Allah. Okey, yang penting anda semua nak. Okey, kalau Ustaz minta sangat, minta kamu nak lah untuk pembelajaran kita. Okey, tak terlampau laju. Laju sangat ke Ustaz ngajar? Laju sangat ke? Okey je Ustaz. Okey je. Okey Okey. Kamu dah baca belum kisah pasal ni yang Ustaz bagi tu? Kisah pasal ni apa, buah anggur tu. Dah tengok? Yang buah anggur tu. Belum Ustaz. Nanti buka lah. Cerita pasal adas. Pasal adas. Adas tu. Okey. Kelas, kita sambung pembelajaran kita bagi praktis topik 5. Manisnya persaudaraan. Kita masuk pada manisnya persaudaraan. Okey, jom kita tulis macam mana nak jawab soalan manisnya persaudaraan ni. Okey, kisahnya cerita pasal manisnya persaudaraan ni ayat surah Al-Imran ayat 103. Ustaz tak nak ceritalah semuanya. Tapi kalau kita lihat dekat dalam tajuk ni pada muka surat dekat nota yang Ustaz berikan pada anda ni, okey, Ustaz akan baca maksud dia sebagai panduan kepada kita. Okey, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, iaitu agama Islam. Maksudnya Allah suruh kita pegang tali. Tali apa? Tali Allah. Maksudnya Allah suruh pegang tali Allah. Dan janganlah kamu berpecah berai. Janganlah kita bercerai berai. Ini Allah suruh. Bukan Ustaz suruh. Kalau Ustaz suruh, kamu nak dengar, boleh dengar. Tak dengar pun tak apa. Tapi ini Allah, pencipta kita yang suruh. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu.
Dan dikenanglah nikmat Allah pada kamu. Ni tunjuk pada orang jahiliah lah. Apa nikmat Allah pada mereka ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah. Masa dia jahiliah dulu, asyik bermusuh-musuhan. Okey. Lalu Allah menyatukan hati-hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maksudnya apa? Menyatukan hati dengan siapa? Dengan adanya Nabi. Bila ada Nabi, umat Islam ataupun Arab ni dapat disatukan. Sebenarnya mereka ni selalu bergaduhnya. Tapi dengan adanya Nabi, hati mereka ni disatukan. Maka dengan nikmat Allah itu, kamu menjadi orang yang bersaudara. Memang betul lah. Rasulullah SAW menyatukan Aus dan Hazraj. Lagi apa? Muhajirin dengan Ansar. Rasulullah SAW dapat satukan mereka. Bekerjasama dengan orang Yahudi. Orang-orang Badui dekat zaman Nabi tu. Okay, dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran dan semasa kamu jahil. Bila dulu mereka ni, orang Arab ni kan zaman jahiliyah, mereka ni dulu Allah dah cakap, kamu ni memang tunggu je masuk neraka. Tunggu je tu masuk neraka. Tinggal tunggu je masuk neraka. Tapi Allah selamatkan mereka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Kita pun sama. Kalau kita tak beragama Islam, mungkin itulah yang berlaku pada kita. Masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah beri peringatan pada kita. Nak terima tak nak terima. Dakwah dah sampai. Tapi kalau kita tak terima, maknanya Allah tak dapat nak selamatkan kita. Disebabkan, tapi masa zaman dahulu ni, jahiliah ni, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya Islam. Demikian Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. Allah jelaskan kepada kita supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Inilah apa yang dimaksudkan dengan manisnya persaudaraan. Maksudnya Allah mengalakkan kita untuk sentiasa bersaudara. Okey, masuk pada soalan dekat sini. Satu, apakah maksud tali Allah Subhanahu Wa Taala? Ni soalan susah. Kadang-kadang kamu tak susah nak jawab soalan ni. Sebab soalan ni kalau jawab pada kamu mungkin tak tahu. Ni cara jawapannya. Ni antara jawapannya lah. Tali Allah bermaksud agama Islam secara keseluruhannya. Ni jawapan dia. Okey, boleh salin. Sekarang ni. Mana tahu soalan masuk peksa ataupun ada orang tanya kamu, apa maksud tali Allah? Ni jawapannya. Agama Islam secara keseluruhannya. Tak boleh terima Islam dengan sedikit-sedikit celup-celup. Boleh tak? Tak boleh. Okey? Dapat semua? Okey? Boleh bersama Ustaz lagi? Boleh. Dapat. Okey. Ustaz nak tanya boleh? Ya, boleh. Kalau macam tulis agama Islam je tu dapat markah tak? Dapat. Dapat markah. Cuma tak berapa lengkap. Maksud Ustaz. Ustaz kena ajar lengkap. Kalau Ustaz jawab biasa je, nanti kamu akan nyanyi, Ustaz tak ajar pun. Ni Ustaz ajarlah. Agama Islam secara keseluruhannya. Itulah yang ni lah. Secara lengkap lah cara jawab ni. Okey. Yang kedua, nyatakan maksud berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang dimaksudkan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu berpegang teguh dengan ajaran Islam dengan penuh yakin dan beriman keseluruhannya. Penuh yakin dan beriman. Yakin ni, kita yakin, dan beriman ni, kita iman ni dia ada 3 perkara. Iman dengan mulut, dengan hati, dengan lisan, dan akhir sekali dengan perbuatan. Tu lah yakin. Yakin dengan penuh ni maksudnya kita yakinlah 100%. 100%. Okey, setakat ni boleh? Dapat Dapat. Okey, setakat ni lah yang seperti yang Ustaz cakap kat kamu. Setakat ni agama Islam lah agama yang logik berbanding agama-agama lain. Lebih logik berbanding agama-agama lain.
Bila agama-agama lain ni dia punya kelogikan tu dia tak berapa nak selari dengan otak kita. Faham tak? Tak logik. Satu tapi bahagi tiga. Allah ada anak, Allah ada mak. Apa tu ada isteri pula tu. Contohlah kan. Apa tu Allah ada banyak tangan. Contohlah Allah kepala, contohlah Tuhan tu berkepala haiwan. Sangat tak logik. Faham tak? Sangat tak logik. Boleh mati pula. Tuhan boleh mati ke? Memang tak logik. Tu yang kalau asas paling penting belief lah, kepercayaan, penuh yakin. Kalau tak logik macam ni yakin. Faham maksud Ustaz? Faham. Yakin. Tangan Allah kan. Tangan ada banyak. Adakah tangan ada 1000 tangan boleh jadi Tuhan? Tak juga. Tangan ni ada kelemahan. Mesti lemahnya. Mesti ada lemahnya. Tangan manusia ni bila dah pegang satu benda, itu je lah dia boleh pegang. Benda lain tak boleh. Perlu tangan lain pula. Dah tak perlu. Itulah cara je lah. Okey. Yang ketiga. Jelaskan 2 cara mengukuhkan persaudaraan melalui perbuatan. Dia cakap macam mana nak kukuhkan persaudaraan melalui perbuatan. Apa yang kita boleh buat untuk kukuhkan persaudaraan kita melalui perbuatan. Untuk jawab soalan ni kelas, kena lihat jelaskan. Bila jelaskan, dia mesti ada isi dengan huraian. Bila ada huraian tu, kita kena jelaskan dengan sebetul-betulnya lah. Lepas tu yang kedua, dia minta 2. Bila minta 2, kita kena bagilah 2. Letaklah nombor 1, nombor 2. Ni cara ustaz menjawab lah. Ni cara ustaz menjawab. Ustaz pun tak naklah banyak kamu terus banyakkan huraiannya. Dia perlu huraian tapi huraiannya tak perlulah panjang-panjang. Ni contoh jawapan ustaz. Belajar daripada cara ustaz jawab. Contoh, membantu orang yang memerlukan dengan penuh ikhlas menolongnya. Membantu orang yang memerlukan ni dah jadi isi. Dengan penuh ikhlas menolongnya jadi huraian. Ni isi dengan huraian. Itu yang pertama. Yang kedua, menunaikan solat secara berjemaah. Ni isi dengan berasa ukhuwah Islamiyah dalam solat berjemaah. Berasa ukhuwah Islamiyah dalam solat berjemaah. Ni isi, ni huraian. Isi dengan huraian. Dapat tak kelas? Dapat. Dapat ni isi dengan huraian. Dia mesti ada isi dengan huraian. Tapi huraiannya tak perlu nak berjela-jela. Tak panjang-panjang. Sikit-sikit je. Okey. Cuma huraian yang tepat lah. Minta tolong jawab tepat lah. Contoh, membantu orang lain yang memerlukan dengan penuh ikhlas menolongnya. Nampak? Penuh ikhlas menolongnya dah jadi huraian. Menunaikan solat berjemaah dengan berjemaah. Kenapa? Kita berasa uhwah Islamiyah. Kita rasa uhwah, persaudaraan Islam kita dengan solat berjemaah tersebut. Okey. Okey, masuk pada B, B1. Okey, terangkan hikmah persaudaraan terhadap masyarakat. Dia cakap hikmah persaudaraan dalam masyarakat. Kalau kelas, kalau kamu lihat pada nota yang ustaz bagi ni, ustaz dah memang tersusun dah jawapan dia. Ni cara kukuhkan persaudaraan melalui hati, lisan dan perbuatan. Ini ada dah. Ikhlas, ucap salam, lagi apa? Membantu yang memerlukan, bersangka baik, bertegur sapa, mulakan solat berjemaah. Ni semua ada dekat sini. Cara kukuhkan persaudaraan. Tapi yang kedua, hikmah dia. Hikmah ni ada 1, ada 2, ada 3. Dah, ustaz settlekan dah. Benda ni semua ada. Tinggal nak baca je. Jawapan ni pun betul. Ini kalau kamu ambil terus masuk dalam jawapan pun betul. Okey? Cuma ustaz ubah-ubah sikit lah. Okey? Jadi, terangkan hikmah persaudaraan terhadap masyarakat. Islam terhadap masyarakat. Membentuk masyarakat yang bersatu padu. Ni isi. Kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Ni jawapan lah. Ni jawapan yang Ustaz boleh bagi pada anda lah. Membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga hati dan perasaan orang lain. Ni hikmah persaudaraan lah. Sebab kita membantu serasa bersatu
Jadi kita jaga hati lah dan perasaan orang lain. Jaga hati ni pun kena fikir jugalah. Jaga hati ni bukan fikir hati sendiri lah. Fikir juga orang lain. Okey, dapat? Dapat semua? Dapat. Dapat. Membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana saling menjaga perasaan orang lain. Okey, tu yang terangkan. Okey, terangkan pengajaran. Pengajaran ni selalu kawan-kawan kita lupa teknik menjawab soalan ni. Untuk jawab soalan terangkan, kena ada sebagai umat Islam ataupun kita hendaklah, umat Islam hendaklah, mesti ada benda tu, pengajaran. Kalau tak ada, dia tak dikira sebagai pengajaran. Contoh kamu tulis terus membentuk, terus apa? Menjaga perpaduan dalam masyarakat kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran Islam dan tidak berpecah belah. Kalau kamu tulis gitu terus, dia tak dapat markah. Sebab dia bukan pengajaran. Pengajaran kena ada tulis sebagai umat Islam, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga perpaduan dalam masyarakat. Kita kerana Islam menyuruh umatnya berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dan tidak berpecah belah. Inilah pengajaran. Kita hendaklah, ia sama juga, mesti ada isi, mesti ada huraian daripada apa yang kamu dapat tu. Okey, dapat? Setakat ni. Boleh tak perlu panjang-panjang pun tak apa. Sampai Ustaz cuma Ustaz jawab panjang ni sebagai Ustaz jawab macam gini ya. Bila Ustaz jawab macam ini, ya. Inilah cara Ustaz menjawab. Ini bukan Ustaz ambil skema siapa mana, tak ada. Ini cara memang Ustaz Ustaz menjawab. Inilah cara yang sepatutnya. PT3 punya style, inilah cara dia. Pergilah kamu jumpa Ustazah Mazura ke, tanya, Ustaz macam gini je jawapannya Ustazah. Ya. Inilah sepatutnya. Inilah tahap kamu. Tak maaf inilah kamu punya level. Tak maaf level kamu. Ini cara menjawab dia. Okey, level kamu lah. Kalau kat luar tu Ustaz tak kisah sangat lah, sebab kawan-kawan Ustaz pun faham. Dia tak perlu nak hebat-hebat sangat lah. Okey, settle untuk B. Masuk kepada C, ikatan persaudaraan dalam kalangan masyarakat pada hari ini semakin pudar. Ikatan persaudaraan semakin pudar pada waktu ni. Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini berlaku? Ikatan persaudaraan dalam kalangan kita ni semakin pudar. Sebab apa? Jadi pendapat anda, apakah pendapat anda untuk jawab soalan tersebut? Ni soalan kebat bila soalan kebat, dia mesti ada isi huraian lengkap dengan kesimpulan. Ingat benda tu, jangan lupa. Jadi ni cara Ustaz jawab lah. Ni cara Ustaz jawab. Okey. Jadi macam mana kita nak cakap kenapa perkara ini makin berlaku? Ni cara je Ustaz jawab lah. Umat Islam, ikatan persaudaraan semakin pudar. Antara puncanya, Ustaz terus ni tu. Sebab Ustaz ulang sikit je lah. Umat Islam, okey, ikatan di kalangan, kalau boleh tambahlah di kalangan. Boleh, okey. Di kalangan umat Islam, boleh kalau Ustaz okey, umat Islam pada hari ini, tambah sikit lah. Contoh kat sini, Islam pada hari ini ikatan persaudaraan semakin pudar. Contohlah, antara puncanya ialah sikap mementingkan diri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan saudara Islam yang lain. Kenapa jadi macam ni? Jap. Dia jadi pelik sikit Ustaz punya ni. Okey. Sebab apa? Dia tak mementingkan diri tanpa memikirkan saudara Islam yang lain. Sebab apa dia pentingkan diri? Sebab
Dia tak pentingkan mementingkan diri sendiri lah. Tak apa, aku fikir aku je. Dia fikir diri dia je. Antara puncanya sebab persaudaraan kita paling tak baik sebab kita pentingkan diri. Pentingkan diri, tak pentingkan orang lain. Contohlah kan. Contohlah kan. Ada adik-beradik datang rumah kamu lah. Buat sepah sikit. Buat sepah sikit lah kan. Tapi kamu pentingkan diri. Marah pula. Marah pula adik tu. Contohlah kan. Adik kamu datang marah. Padahal dia datang sekali je. Fikir diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya persaudaraan tu makin pudar. Persaudaraan tu makin malas aku nak kawan dengan dia. Sebab dia ni pentingkan diri. Dia tak fikirkan apa orang lain. Itulah antara puncanya. Antara puncanya sikap mementingkan diri. Hal ini kerana kurangnya kita mengenali kawan dan jiran kita yang berdekatan dengan rumah. Sebab apa? Sebab kita tak mengenali jiran kita, tak mengenali kawan kita. Tak selalu bertegur sapa. Kerana kita ni tak mengenali kawan kita yang berdekatan. Sebab pentingkan diri sebab kita tak bertegur sapa. Lepas tu itu huraian. Tadi isi. Ni huraian. Masuk huraian lengkap. Huraian lengkap. Ni Ustaz gunakan teknik yang lain. Ustaz guna kesan contoh pula. Ustaz nak ajar kamu lah. Semestinya. Ini Ustaz guna cara lain sikit. Selalu kan kamu guna sebab contoh kesan kan. Ni Ustaz nak guna terbalik pula. Kesannya. Ni Ustaz selalu ajar. Sebab mesti contoh kesan. Tapi sebenarnya kamu boleh ubah-ubah. Tak semestinya gunakan sebab contoh kesan. Boleh ubah guna kesan dulu. Baru bagi contoh. Pun boleh. Tak ada masalah. Ni sebagai cara Ustaz ajar kamu lah. Sebagai panduan kepada kamu. Okey. Kesannya. Kita tidak apa? Mengenali. Kita tidak mengenali. Kita tidak mengenali masyarakat. Kita tiada ukhuwah Islamiah antara ahli masyarakat atas sikap kita yang suka bersendirian. Akhirnya kita tak ada ukhuwah Islamiah lah antara jiran, antara kawan. Sebab kita suka hidup bersendirian. Contohnya ramai di antara kita tidak mengenali jiran walaupun telah duduk lama di kawasan perumahan. Ini contohnya lah jawapannya. Ustaz guna tadi kesan. Kesannya kita tak ada ukhuwah Islamiah lah. Sebab kita atas sikap kita suka bersendirian. Contohnya ramai di antara kita tidak mengenali jiran kita walaupun kita dah duduk lama dalam kawasan perumahan. Perumahan tu kita dah duduk lama tapi tak kenal antara satu sama lain. Itulah cara jawapan Ustaz. Kesimpulannya tadi Ustaz guna kesan contoh. Masuk pada kesimpulannya kita hendaklah mengubah sikap kita untuk bermasyarakat agar mengenali antara satu sama lain supaya perpaduan umat Islam akan lebih baik. Itu je lah jawapan Ustaz bagi soalan macam ni. Okey, kelas, ada soalan tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey. Dapat tak? Dapat salin tak? Ke tak dapat salin? Tak sempat Ustaz. Tak nampak? Dapat tak? Okey. Okey salin. Salin. Ni isi dia, persaudaraan semakin pudar sebab sikap kita mementingkan diri tanpa memikirkan orang lain. Tu isi. Sebab sikap kita pentingkan diri. Huraian sebab kerana kita kurang mengenali.
Hal ini kerana kita kurang mengenali kawan dan jiran kita yang berdekatan dengan rumah. Okey, itu huraian. Huraian lengkap. Kesannya kita tidak mempunyai ukhuwah. Kita tak ada ukhuwah Islamiah. Tak ada ukhuwah antara ahli masyarakat yang mana sikap kita suka bersendirian. Contohnya, ramai tak mengenali jiran walaupun dah duduk lama dalam kawasan perumahan. Kesimpulannya, kita hendaklah ubah sikap agar kita lebih Islam tu lebih baik lah. Umat Islam itu lebih baik. Itu jawapan lah yang kita boleh dapat kat situ. Nampak tak? Tak dapat salin penuh pun tak apa. Tapi dapat ambil isi ustaz tu. Okey, dapat ambil isi ustaz? Dapat? Dapat tak kelas? Dapat ambil isi ustaz tak jawapannya? Dapat. Dapat ni cara ustaz menjawab Selalu kan ustaz ajar sebab contoh kesan kan. Jadi ustaz ubah sikit. Ustaz letak kesan dekat atas, contoh dekat bawah. Supaya kamu nampak, oh macam ni tak semestinya ikut yang ustaz ajar tu sebab contoh kesan. Ustaz cakap jawab memang ikut kesesuaian, tapi paling tepat mesti ada sebab contoh kesan lah. Ambil 2 daripada 3. Ikut kemampuan kamu, mana yang lebih baik. Jadi bila nampak macam gini, kamu lebih okey, nampak. Saya nampak macam mana nak jawab soalan pada masa akan datang. Saya tahulah ustaz sebab contoh kesan ni ustaz boleh ubah boleh ubah. Boleh ubah antara ketiga-tiga ni. Nak letak mana, ikut kesesuaian macam mana kamu nak jawab. Itulah kelebihan soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi, bukan kemahiran berfikir aras tadika. Okey? Jadi ikut kamu Okey, boleh setakat ni? Boleh kelas? Boleh. Ni Okey, last untuk hari ni. Penat dah tu kamu. Marah dah ustaz. Last. Ni. Ni jawi dia. Ni jawi senang lah. Ni jawi senang, tak ada masalah. Last lah untuk hari ni ni cara nak tulis jawi nak tulis jawi. Last. Okey, seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling mengukuhkan antara satu dengan yang lain. Boleh tulis dulu salin. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain umpama satu bangunan yang saling mengukuhkan. Ni. Salin dululah. Salin dulu. Umpama satu bangunan yang saling mengukuhkan. Tu eja mengukuhkan. Okey, antara. Tu cara eja antara satu. Ni eja satu macam mana? Satu. Dengan. Ni dengan yang lain. Okey, yang lain. Okey kelas, habis untuk hari ni nanti kita akan sambung pada yang pelajaran nombor 6 lah. Pelajaran nombor 6 pada tu. Sikit je lagi dah nak habis dah nak habis pelajaran tu Al-Quran ni. Okey, sebagai ulang kaji kita lah. Juga menjawab soalan, juga kamu boleh menulis jawapan-jawapan yang betul yang ustaz sepatutnya ajar cara menjawab skema jawapan. Okey kelas, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Ada apa-apa yang ingin ditanyakan kepada ustaz berkaitan pembelajaran hari ini? Hello? Tak ada. Okey kelas. Tak ada okey, settle Okey kelas, ustaz lepas ni akan lebih ustaz pun tengah belajar ustaz pun tengah berusaha lah untuk menambah bahan-bahan pengajaran. Ustaz baru buat TikTok tau. Jangan lupa like ustaz punya TikTok tau. Boleh Ustaz, boleh. Ustaz baru buat satu video tapi untuk form 3 lah.
Ustaz baru belajar sebab untuk bahan pengajaran. Guru Ustaz selalu cerita lah benda ni. Cakap kita kena banyak benda kita kena belajar sebagai membantu orang lain. Sekarang ni kita kena ikut trend. Kalau kita ikut trend, insya-Allah lebih sesuai lah pada anda semua. Okey, Ustaz tak nak cerita panjang sebab masa kamu banyak. Okey, itu sahaja kelas pada hari ni. Lepas ni Ustaz akan bagi link untuk kehadiran. Sebelum tu Ustaz nak ambil kamu punya kehadiran lah. Jap. Ya, Ustaz ambil kehadiran kamu. Okey, Ustaz ambil kehadiran. Ustaz akan masukkan pada Telegram. Telegram anda. Okey. Okey, terima kasih untuk kelas pada hari ini. Okey, lepas ni kamu boleh Ustaz akan bagi link kehadiran untuk kamu isi link kehadiran. Tolong isilah link kehadiran selepas habis kelas ni. Okey, ada persoalan? Tak ada Tak ada, Ustaz. Tak ada Okey, itu sahaja kelas pada hari ini. Ustaz akhiri pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tak maaf ambil masa sikit. Tak apa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.